بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan pengurusi majelis, yang berusaha Tuan Imam Masjid Nurul Hidayah, ahli jawatan kuasa masjid, pada alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu dalam program Al-Isra wal Mi'raj. Yang dianjurkan oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan seperti mana yang kita maklumi, Al-Isra adalah perjalanan di malam hari. Al-Mi'raj ialah perjalanan daripada bumi ke langit. Al-Isra difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra, Al-Mi'raj dalam surah Al-Najmi juzuk 27. Dan ini adalah salah satu mukjizat, perkara luar biasa yang tidak boleh diukur dengan akal kemampuan manusia. Perjalanan yang jauh yang diperlihatkan pelbagai peristiwa dalam masa yang singkat. Apabila Nabi SAW pulang daripada Al-Isra dan Al-Mi'raj, ada yang sebelum itu kafir menjadi semakin tebal kekufurannya. Ada yang Islam menjadi murtad dengan sebab tak percaya cerita itu. Ada yang semakin kuat imannya, dan di antara penyebab gelaran As-Siddiq diberikan kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila musyrikin Mekah mai cerita, kata Nabi Muhammad bagi tahu, kata dia baru balik daripada atas langit semalam. Dia pergi Masjid Al-Aqsa semalam, naik atas langit balik. Lalu bila dia ceritakan Nabi Muhammad pergi Mi'raj, pergi Isra Mekah ke Masjid Al-Aqsa, jawab Sayyidina Abu Bakar, lebih jauh daripada tu aku percaya. Kalau pergi dekat Masjid Al-Aqsa malam tadi balik, aku lagi-lagi percaya. Maka dapat gelaran As-Siddiq, orang yang benar, yang membenarkan segala yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran besar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita sambut setiap tahun, walaupun peristiwa ini tak masuk akal. Kalau kita pakai akal, kita fikir tentang Isra, tentu awal-awal kita tak percaya, kerana akal tidak boleh menerima perjalanan yang ribuan batu ditempuh dalam masa beberapa minit. Tapi oleh kerana ini wahyu lebih tinggi daripada akal,
maka kita tidak menggunakan akal kita yang terbatas untuk komen Isra' dan Mi'raj. Sebaliknya, setiap tahun kita rayakan Isra' dan Mi'raj. Setiap tahun kita dengar orang ceramah Isra' dan Mi'raj, dan kita terima kerana ia datang daripada Al-Quran. Sebagaimana Isra' dan Mi'raj kita terima dia kerana dia dibahaskan dalam Quran. Subhanalladzi asra, Allah mengisrakan. Sebagaimana Mi'raj kita terima, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Maka segala ayat Quran, segala hukum hakam dalam Quran kita kena terima sebagaimana kita terima Isra' dan Mi'raj, sesuai dengan sifat orang beriman yang kita baca dalam wirid lepas sembahyang. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang beriman bila sesuatu firman, sesuatu hukum itu datang daripada Allah, mereka hanya menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, kami minta ampun kepada Engkau wahai Tuhan kami. Kenapa kita kena buat lagu tu? Kenapa semua orang yang mengucap dua kalimah syahadah, yang baca Quran, yang mengaku beriman, apabila sesuatu kenyataan itu datang daripada Allah, dia tidak boleh kata kami dengar dan kami ingkar, sami'na wa asayna, tak boleh. Yang itu sifat orang yang ingkar. Bila orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, kami minta Engkau ampun dosa kami ya Allah. Kenapa kita kena buat lagu tu? Kerana wa ilaikal masir, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Kerana kita nak masuk kubur, kita nak mati. Orang nak mati kena siap jawapan, wa ma imamuka wal Quran wa imami. Siapa ikutan kamu? Quran ikutan aku. Orang nak mati kena siap jawapan, wa ma dinuka, apa agama cara hidup kamu? Wal islamu dini, Islam cara hidup aku. Jangan sampai Isra' Mi'raj dia boleh terima tak fikir apa, boleh dengar ceramah tiap-tiap tahun, tapi lain pada Isra' Mi'raj ada dia petikai, pakai akal dia yang singkat. Mengikut pemikiran aku, bab ni tak boleh terima pasal tak masuk akal, bab ni tak boleh terima kerana tak sesuai. Walaupun bab tu main daripada Quran, jangan. Kerana Isra' Mi'raj kamu boleh terima. Pasal apa kamu terima Isra' Mi'raj? Kerana Quran sebut. Yang lain pada Quran sebut, kamu kena terima. Kalau tak terima tu orang bukan Islam, sesuai kerana mereka tak kenal Islam. Tapi kita kena terima. Kenapa kita kena terima lagi? Kerana itulah permohonan dan keperluan kita bersama. Saya tak pernah main masjid ni, saya terkejut tengok masjid ni, nama Masjid Nurul Hidayah. Sebiji nama macam sekolah saya buka. Saya baru nak buka sekolah, sekolah pondok di Nguak Cipedak, dekat dengan Pondok Tua Haji Husin, bertentang dengan Petronas. Saya namakan sekolah saya itu Ma'had Nurul Hidayah Lit-Ta'limi Wat-Tazkiyah. Main-main masjid ni tengok nama Nurul Hidayah. Nama itu satu nama yang baik. Mudah-mudahan berkat nama itu kita pilih memberikan nur dan hidayah kepada penduduk persekitaran. Nabi SAW lihat nama seorang, nama dia Haznun. Haznun ni makna dia susah. Kalau Huznun makna dia sedih. Kalau Hazanun makna dia sedih. Tapi kalau bahasa Arab ni sikat silap baris, silap makna, lari makna. Tapi kalau Haznun makna dia sa'bun, susah. Nabi SAW kata, tak, nama kamu Sahlun, senang. Dia kata, tak, aku tak mau tukar nama pak aku bagi. Akhirnya bila dia tak mau tukar, semua hidup dia jadi susah. Rasulullah suruh tukar jadi mudah, dia tak mau, kekal susah. Ada sahabat-sahabat yang Rasulullah tukar nama. Kenapa? Kerana nama itu memberi kesan kepada Tuhan punya nama. Kita belah kucing, sekok pun nama si comel, sekok pun nama si comot, kesian kadang.
La ni bercambah orang buh nama tak mengaji, tak rujuk kepada orang yang reti, menyebabkan sebahagian daripada nama tak tahu makna. Bila budak tu besar jadi tak bagus, salah satu punca kerana nama. Jadi tuan-tuan buh nama Masjid Nur. Nur mana cahaya. Dan Allah bubuh nama satu surah dalam Quran, Suratul Nur. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Daripada ayat itu ada dua nama masjid, tuan-tuan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu maha pemberi cahaya kepada seluruh langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti mana satu bekas, satu tempat, macam kita kata kotak. Kotak tu yang tertutup atas, bawah, kanan, kiri, terbuka hanya satu ruang. Dalam kotak tu pula diletak misbah, letak lampu pelita. Pelita tu pula dikelilingi oleh kaca yang jernih. Fiha al-misbahu fi zujajah. Dan kaca yang jernih itu ka'annaha kaukabun durriyun, seumpama bintang yang bergemerlapan, bintang yang bersinar. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Pelita itu pula dinyalakan dengan menggunakan minyak yang datang daripada pokok yang diberkati, iaitu minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia bersinar, dia berkilau. Dan minyak zaitun ni salah satu yang Rasulullah suruh makan. Rumah kita ada minyak agas dulu, lah tak tahu. Ada minyak nyok, minyak zaitun tak ada. Minyak zaitun kena ada di rumah, kerana Quran kata pokok yang diberkati. Hadis kata kuluz zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun, makanlah buah zaitun, sapulah dengan minyak zaitun, kerana ia datang daripada pokok yang diberkati. Quran sebut pokok berkat, hadis sebut pokok berkat. Dalam hadis, dalam kitab-kitab menceritakan tentang minyak zaitun, menyatakan pokok yang pertama yang Allah wujudkan atas muka bumi adalah pokok zaitun. Kita dah makan minyak nyok, pokok nyok tak tahu nama berapa. Kerana yang pertama dia boleh menghapuskan kolesterol yang berbahaya. Negara yang rakyatnya makan minyak zaitun, buah zaitun, payah mati kena serangan jantung, payah kena serangan jantung sumbat. Minyak zaitun yang perahan yang pertama. Minyak zaitun hak debuh buat minyak sapu di budak-budak kecil itu tak mau campur macam-macam tu, nama zaitun. Kenapa saya sebut bab tu? Karena munasabah hayat tadi, dan dia adalah makanan Rasulullah dan makanan para anbiya. Tidak diperkenalkan kepada rakyat negara kita. Negara kita tak tahu. Sebab pokok zaitun tak ada. Yang ada di supermarket tu pun mahal. Tetapi Allah pesan, Allah sebut zaitun ini pokok yang diberkati. Rasulullah sebut minyak zaitun minyak yang diberkati, buah yang diberkati. Dan ada kitab tajuk dia Nabatantun Tibbiyatun Zukirat fil Qur'ani was Sunnah. Setiap tumbuh-tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran menjadi ubat. Begitu juga dalam hadis. Kita kena ada di rumah kita madu lebah, kena ada di rumah kita buah kurma, kena ada di rumah kita, kalau tak selalu pun susu, kena ada di rumah kita apa lagi, habbatus sauda. Banyak jenis-jenis. Baru ni saya pergi ceramah di Hospital Sultan Bahiyah kepada lebih daripada 200 pendengar. Tajuk dia makanan Rasulullah, kepada pendengar yang Islam dan bukan Islam, Melayu, Cina, Hindu. Anjuran Kementerian Pelajaran. Jadi salah satu yang saya bentang di situ zaitun. Mereka bagi masa kita 1 jam. Saya bawa kitab 2000 muka surat.
Satu perkataan sebuah kitab. Jadi salah satu yang saya nak sebut, kerana munasabah ayat tadi saya baca, tuan-tuan kena tekan di internet, cari buku, baca khasiat zaitun. Dalam Quran sebut tentang madu, dalam Quran sebut tentang kurma, dalam Quran sebut tentang zaitun. Kita kadang kita tak kenal, sedangkan itu adalah makanan sunnah. Allah Ta'ala sebut pelita tu dahlah terang, dia duduk di tempat yang tertutup, cahaya dia keluar daripada satu arah, dikelilingi oleh kaca supaya api dia tak melilau rata, cahayanya tetap, dia bersinar, dan kawasan yang tertutup, kemudian di bawahnya ada minyak zaitun yang sama-sama berkilau, kilauan minyak, kilauan api ditutup oleh kilauan kaca. 2-3 kilauan itu di tempat yang tertutup, menyebabkan seluruh kawasan itu terang benderang, letak jarum pun nampak. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak ke timur, tidak ke barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Kalau minyak zaitun itu tak duduk dekat api pun, dia sudah hampir bercahaya, hampir menerangi. Dia sendiri sudah berkilau dan bersinar. Duduk dekat api, dia lagi bersinar. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah berikan hidayah kepada cahayanya siapa yang ia kehendak. Yahdillah, hidayah. Linurihi, nur. Dua-dua tu nama masjid, tuan-tuan. Yahdillah, yahdi daripada hidayah. Nurihi, nur. Kepada siapa yang Allah pilih. Orang ni bila Allah pilih bagi hidayah kepada dia, tidak ada siapa yang boleh menyesatkan dia. Dan Nabi SAW sewaktu nak pergi semayang di masjid, sewaktu semayang malam, baginda minta Allah masukkan petunjuk di dalam hati. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hati aku cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alni nura, wa ja'alni nura, wa zidni nura. Berbelah-belah nur diminta oleh Nabi SAW. Bermula dengan nur dalam hati, cahaya dalam hati. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan cahaya pada hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadikan untukku cahaya, jadikan diriku untuk cahaya, tambahkan untukku cahaya. Manusia bila dapat cahaya Allah kiri, kanan, depan, belakang, bermula daripada cahaya dalam hati, tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan dia. Nama Nabi Muhammad SAW juga salah satu nama baginda adalah cahaya. Allah sebut dalam Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya datang kepada kalian daripada Allah itu satu cahaya dan kitab yang menjelaskan, kitab yang terang. Cahaya itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya muncul selawat, antaranya yang berbunyi Nuril Anwar. Allahumma salli ala Nuril Anwar wa Sirril Asrar. Cahaya bagi segala cahaya. Ketika orang buat marhaban, orang puji Nabi SAW dengan pujian yang sedemikian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkau umpama matahari, engkau umpama bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Nabi SAW berjalan tengah panas, tak ada bayang, kerana diri baginda cahaya. Cahaya bertemu cahaya, tidak ada bayang. Ada orang kata di Turki ada rambut Nabi SAW. Bukti rambut Nabi SAW, kalau letak betul cahaya tak ada bayang, kerana Nabi SAW tak ada bayang. Kerana baginda sendiri cahaya bertemu cahaya, tidak ada bayang. Satu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjahit baju dengan jarum. Tengah-tengah jahit, jarum jatuh, lampu terpadam, gelap. Duk raba cari jarum, tak jumpa. Nabi SAW masuk daripada pintu rumah. Cahaya di wajah Nabi SAW, di badan Nabi SAW menerangi rumah, sehingga jarum yang jatuh dijumpai kembali. Jasad baginda Allah bagi bercahaya. Dan baginda datang liyukhrijahum minadh-dhulumati ila an-nur,
untuk mengeluarkan manusia daripada pelbagai kegelapan kepada cahaya. Kegelapan kejahilan, kegelapan kesesatan, kegelapan kelalaian, kegelapan keburukan kepada cahaya yang indah. Dan sebagaimana Allah menamakan dirinya sebagai Allahu Nur, Allah itu Maha Pemberi cahaya, dan menamakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nur, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Allah namakan kitab suci Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-8 juzuk 28, qad fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna basir. Hendaklah kamu semua beriman dengan Allah dan Rasulnya dan dengan cahaya yang kami turunkan. Cahaya yang Allah turunkan itu nama dia Quran. Tu nur. Satu lagi hidayah. Hidayah ni wajib kita minta dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Rezeki kita minta, tak apa, tak minta pun tak batal sembahyang. Minta rezeki sunat. Rabbighfirli warhamni warzuqni. Warzuqni bagi rezeki kat saya. Hukum dia sunat, bacaan antara dua sujud. Baca dapat pahala, tak baca tak batal sembahyang. Tapi minta hidayah ni wajib, tak kira apa jawatan keduniaan yang kita pegang, menteri ke, raja ke, rakyat biasa, mesti minta ihdina. Kalau tidak sembahyang dia tidak sah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Petunjuk itu dibahagikan kepada 3-4 jenis. Yang pertama, petunjuk yang ada kepada kita dan kepada makhluk yang lain, sama-sama ada. Diambil daripada firman Allah dalam surah Taha ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qala faman rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Siapakah Tuhan kamu berdua wahai Nabi Musa dan Harun? Nabi Musa menjawab, Tuhan kami yang menciptakan segala sesuatu, memberikan rupa paras kepada segala sesuatu, kemudian memberikan petunjuk kepada sesuatu itu. Manusia rupa dia macam ni, binatang rupa dia macam ni, pokok kayu macam ni, awan macam ni, matahari, bulan macam ni. Kemudian memberi petunjuk kepada makhluk tersebut sesuai dengan tugas anggotanya. Pokok rupa macam ni, hujan bila angin tiup bergoyang. Manusia rupa macam ni, kaki untuk melangkah ketika perlu melangkah, kaki untuk berlari ketika perlu berlari, kaki untuk tenang ketika perlu tenang. Allah bagi kaki dan Allah berikan petunjuk untuk menggunakan kaki itu. Budak kecil baru dilahirkan, bukan masuk sekolah lagi, umur baru sehari, tapi dia boleh tahu cara nak minum susu mak dia. Cikgu tak gaduh hajak, Allah bagi hidayah kepada dia. Bila dia lapar dia riau, bila dia sakit dia riau, dia tolong habaq kat mak dia dengan cara menangis. Siapa ajar dia? Allah bagi hidayah kepada dia. Anak muda nak menikah kena masuk kursus nikah, kebau lembu tak masuk kursus nikah, dapat anak siapa kita? Kenapa? Kerana Allah bagi petunjuk kepada binatang untuk menggunakan anggotanya sebagaimana kepada kita dapat. Kita guna mata untuk melihat, kebau pun tengok dengan mata. Kita guna telinga untuk mendengar, binatang pun guna telinga untuk mendengar. Kita guna mulut untuk bersembang, makan minum, binatang pun bersembang, makan minum dengan mulut mereka. Petunjuk yang pertama meratai dan berkongsi antara semua makhluk, Allah sebut dalam surah Taha. Yang kedua, petunjuk untuk mengenali yang mana benar, yang mana salah. Ada orang semenjak dilahirkan sampai mati tak pernah kenal yang mana benar, yang mana salah. Jadi Tarzan duduk dalam hutan, apa pun dia tak tahu, Islam tak Islam dia tak kenal. Ini sifat Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nabi SAW wafat disambung oleh ulama-ulama, ikutan-ikutan masyarakat. Yang kita dengar pagi Jumaat itu imam baca, waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di kalangan mereka itu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. A'immatan, imam-imam yang kerja imam itu yahdun, membawa hidayah. Sambung hak Rasulullah bawa.
Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ghazali dan sebagainya radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang tu kat kita dapat, kat Abu Talib pun dapat. Abu Talib pun mendengar seruan mengucap daripada Nabi SAW. Sebagaimana kita mendengar seruan mengucap daripada mak pak kita sewaktu kita dilahirkan. Kita mendengar seruan mengucap daripada cikgu, ustaz, ustazah kita. Abu Talib pun pernah dengar. Tetapi Abu Talib tak dapat hidayah yang ketiga, taufik untuk melaksanakan kebaikan yang dia dengar, yang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang engkau cinta, tetapi Allah bagi hidayah kepada siapa yang Anda kehendak. Hidayah itu taufik, kemampuan untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan, yang tu anugerah Allah yang terkandung dalam Fatihah yang kita minta. Jangan beritahu saja kat saya kata mengucap tu baik, tak mengucap tu tak baik. Jangan beritahu kat saya saja kata sembahyang 5 waktu tu bagus, tak sembahyang tak bagus, tapi saya tak boleh sembahyang. Jangan. Berapa ramai orang tahu sembahyang 5 waktu bagus tapi dia tak boleh mengikut sembahyang. Berapa ramai orang tahu kata tutup aurat tu wajib tapi dia tak boleh tutup aurat ketika keluar rumah. Berapa ramai orang tahu kata rasuah tu haram tapi dia tak boleh tinggal rasuah. Kerana tahu satu bab, melaksanakan dan meninggalkan benda yang dia tahu memerlukan kepada satu bab yang lain. Tahu kata sembahyang tu wajib satu bab, nak boleh bangkit tolak selimut ketika subuh, nak pergi ambil sembahyang subuh, memerlukan kepada tenaga yang lain. Kalau kita masuk dalam penjara sembang dengan banduan, hampa tahu dah kata buat jahat ni salah, tahu, tapi kenapa hampa jadi banduan? Kerana nak tinggal benda jahat tu memerlukan kepada taufik daripada Allah, anugerah daripada Allah yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Allah berfirman, walakinnallaha yahdi man yasha. Itu hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat, petunjuk supaya bila kita mati besok, bangun daripada alam barzakh, alam kubur, kita diberi bimbingan dan petunjuk sampai kita boleh masuk syurga. Yang diambil daripada firman Allah, pujian ahli syurga di dalam syurga ketika dimasukkan ke dalam syurga, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah bagi hidayah kepada kami sehingga kami lah ni boleh duduk dalam syurga. Wama kunna linahtadiya, kami tak akan dapat petunjuk laula an hadana Allah, kalau Allah tak bagi petunjuk untuk kami masuk syurga. Lalu ulama kata, barang siapa yang membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus, dia kena sedar 4 hidayah tu terkandung dalam doa dia. Hidayah yang pertama, dapat anggota dan boleh guna anggota dia. Ada orang dapat anggota tak boleh guna, dapat mata buta, dapat telinga pekak. Telinga macam orang tapi dia tak boleh dengar, pasal dia tak dapat hidayah untuk mendengar. Ada orang dapat kaki tapi lumpuh. Ada orang dapat tangan tadi tapi lumpuh, dapat tubuh badan tapi lumpuh. Ada orang dia kata, aku main bola mana main badminton kalah selalu, sebab kaki hang masa main bola dapat hidayah, tangan hang masa main badminton tak dapat hidayah. Kalau ikut Tonyin nak pergi pandai dulu, pandai semua. Tapi ketika-ketika tertentu, ada ketika dia tak boleh menggunakan anggota walaupun dia ada anggota. Sebab itu Nabi SAW ajak kita baca doa yang setengah dicatat dalam khatam Quran. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala, sampai habis doa tersebut. Wa matti'na bi asma'ina, berikan kami dapat menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama mana engkau menghidupkan kami, dan jadikan ianya warisan daripada kami. Maksud warisan, sebelum duit kita mati jadi warisan, tenaga kita pun, penglihatan, pendengaran, akal, kekuatan kita bagi kekal sampai kita mati. Jangan ambil tengah jalan. Ada orang Allah Ta'ala tarik tenaga dia tengah jalan, tangan dia, kaki dia patah sebab tu dia belum mati. Allah ambil tengah jalan, ketika dia hidup dia sudah lumpuh. Ada orang Allah ambil pendengaran dia, orang cakap lagu lain, dengar lagu lain, mata terang, telinga tak apa dengar. Ada orang sebaliknya, telinga kuat, mata tak apa nampak. Allah ambil sebelum mati.
telan ubat sehari tak tahu berapa biji, penyakit 7 jenis, kerana Allah tarik sebelum dia mati. Rasulullah baca doa, tinggal kat kita doa, jangan engkau mengambil kesihatan kami sebelum kami, kekalkan sampai kami mati. Mati'na bi asma'ina, bagi kami nikmati pendengaran, dengar elok, mata dapat tengok elok, kekuatan kami boleh guna sampai mati. Jadikan ianya warisan kepada kami, seolah-olahnya macam harta warisan yang dikekalkan mati jadi pusaka. Itu yang pertama. Berikan kami anggota rupa paras, dan kami boleh guna rupa paras tersebut. Jangan tarik, jangan tak bagi guna terus, jangan tarik tengah jalan. Yang kedua, bagi kami kenal yang mana betul, yang mana salah, yang mana baik, yang mana tak baik, antara masjid dengan market mana bagus. Tentu masjid lebih baik. Ni kita semacam masjid pun terang, market pun terang. Tak sama. Masjid tempat paling baik. Siapa abang? Tunggu aja. Nabi SAW sebut afdalu biqa'il ardil masajid wa syarruhal aswaq. Tempat paling baik atas muka bumi di kampung kita ialah masjid. Tempat yang paling buruk pasar. Kita nak jadi orang baik, kita tanya diri kita, seminggu berapa kali pergi masjid? Pergi Jumaat, pergi sayur balik awal. Berapa kali pergi market? Tiap-tiap hari. Aku tak boleh makan ikan buruk, ikan lama. Hari-hari aku pergi awal. Pasal apa? Nak beli ikan baru. Market seminggu 7 kali, masjid seminggu sekali. Tanya orang pergi market dengan pergi masjid, nak jadi baik ke tak? Nak jadi baik. Betul buat tak pergi masjid? Segan buat macam mana? Tempat yang paling baik masjid. Tempat yang paling buruk pasar. Siapa abang? Ilmu yang kita belajar. Diajak kepada kita, yang ni baik, yang ni buruk, yang ni elok, yang ni tak elok, semayang bagus, tak semayang tak bagus. Itu hidayah yang kedua yang disampaikan oleh ulama-ulama, ustaz-ustaz kita kepada kita. Yang ni Rasulullah suka, Allah dan Rasul suka, yang ni Allah dan Rasul tak suka. Ada orang tak pernah kenal langsung, sebab dia tak pernah pergi mengaji, dia tak pernah pergi masjid, fikir dia makin tidur sampai tidur cari makan. Tapi ada orang dia mencari sehingga dia kenal yang ni baik, yang ni tak baik. Dekat kenal saja tak cukup. Alladzina amanu wa amilu, dia kena amal. Lilladzina Allah Taala wa likullin darajatun mimma amilu, Quran sebut. Manusia diberikan darjat yang tinggi mimma amilu, dengan sebab amalan mereka, bukan dengan sebab ilmu mereka saja. Dengan sebab amalan mereka. Dalam surah Az-Zumar Allah sebut tentang kelebihan orang yang berilmu. Tapi sebelum nak sebut ilmu, Allah Ta'ala sebut amalan dulu. Amman huwa, ayat yang ke bawah, ayat ke-9 surah Az-Zumar. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Orang yang sentiasa taat kepada Allah, di waktu malam mereka sujud dan qiyam. Dahlah siang dia duduk jadi orang taat, malam dia pas sembahyang tahajud. Bukan tekat semayang, mereka jadi orang yang khusyuk, yang takut kepada azab Allah, mengharap kepada rahmat Allah. Sifat mereka al-khawf wal raja, takut dan harap. Yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, takut kepada siksa di akhirat dan harap kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, rahmat Tuhannya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tak sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ilmu disebut setelah amal. Sedangkan amalan itu makmum, ilmu itu imam. Dalam kitab Minhajul Abidin sebut. Nah, abang kata pentingnya kedua-dua. Itu perlu ada kepada seseorang, supaya dia bukan tekat ilmu dapat daripada cikgu, tapi ilmu daripada Allah, untuk kenal yang mana baik, yang mana tak baik. Kita nak kenal bukan tekat telinga saja, bukan tekat mata saja, kena ada hati yang elok. Kena ada hati yang baik, hati yang dihias dengan iman, baru kita kenal hak elok dan kita suka kepada benda elok. Kita kenal hak tak elok, kita benci kepada benda tak elok. Dalilnya ayat dalam suratul Hujurat.
walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Kalau iman tu Allah hias dalam hati, Allah masukkan iman dalam hati, hias dalam hati, Allah akan jadikan orang itu benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Kita tanya diri kita, aku benci tak benda kufur? Benci tak benda maksiat? Benci tak benda fasik? Kalau ada lagi sifat tak benci kepada tiga perkara tu, berarti iman belum terhias indah dalam hati. Iman ada tapi tak indah. Dasarkan kepada ayat tersebut. Kerana baik dan buruk seorang manusia, jahat dan baik seorang manusia, mai daripada dalam, mai daripada hati. Muka surat 3 dalam Quran Allah cerita tentang sifat orang kafir. Kenapa mereka menjadi kafir? Dalam tafsirul Jalalain kata seperti mana Abu Lahab dan Abu Jahal. Kerana Allah berfirman khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Tutup hati Abu Lahab dengan Abu Jahal daripada menerima curahan petunjuk Allah, akhirnya mereka kufur sampai mati. Wal'ayazubillah. Macam botol ayak. Botol ni kalau kita nak buah ayak, kita kena buka tudung. Botol kosong, buka tudung, buah ayak, tutup. Kalau tudung tak buka, botol kosong, tudung tak buka, tuang ayak satu laut pun dia tak masuk. Hati manusia macam kalau hati dia tertutup, Al-Quran baca di telinga dia, hadis baca di telinga dia, mai siapa memsyarah dia masuk, dia kena, dia keluar, dia limpah ke lain. Hati manusia umpama bekas yang menerima apa yang dimasukkan ke dalam dia, tapi syarat dia kena buka untuk menerima benda yang baik. Allah sebut Abu Lahab dan Abu Jahal, orang kafir yang tidak mengucap sampai mati ahcong ramasami. Kenapa mereka menjadi kafir? Kerana khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Muka surat 3 dalam Quran. Muka surat 1 surah Fatihah, muka surat kedua Alif Lam Mim, muka surat ketiga cerita tentang hati orang kafir. 1-2 ayat lepas tu cerita pula hati orang munafik yang berpura-pura beriman, berpura-pura Islam, semayang belakang Rasulullah bersama para sahabat. Ketua dia Abdullah bin Ubay, masuk semayang satu masjid, satu saf, tetapi hatinya benci kepada apa yang Rasulullah bawa. Dia tentang apa yang Rasulullah bawa, walaupun dia pakai sama dengan para sahabat. Kenapa mereka menjadi sedemikian? Allah sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit syak, penyakit ragu, penyakit was-was, penyakit tak yakin dengan kebaikan dan kebenaran ajaran Allah dan Rasul. Depa tak ubat penyakit itu, fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit itu dari semasa ke semasa. Kalau kita renung tafsiran ayat yang pada muka surat 3 dalam Quran, sudah menjelaskan kenapa orang kafir menjadi kafir, kenapa orang munafik menjadi munafik. Kerana punca di hatinya yang tak elok. Kita baca surah Yasin, Allah sebut manfaatnya peringatan Allah dan Rasul apabila seseorang itu mempunyai hati yang hidup, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, untuk mereka beri amalan kepada orang yang hatinya hidup. Sementara orang beriman kerana hatinya baik. Sebab itu kita hari-hari kita makan nasi, hari-hari kita makan lauk, nak bagi sihat tubuh badan. Kalau kita sakit, kita cari Panadol, kita cari ubat, nak bagi sihat tubuh badan. Sebagaimana tubuh badan kita kena telan nasi hari-hari, roh kita, hati kita kena ada makanan setiap hari. Bahkan lebih penting daripada makanan, nasi dengan lauk kalau kita makan sehari 3 kali. Sebagaimana kita sakit, kita makan ubat, hati kita kena makan ubat hari-hari. Nahnu, kata ulama, nahnu ila al-ilmi ahwaju minna ila at-ta'ami wash-sharab, li'annana muhtajuna ila al-ilmi, li'annana muhtajuna ila at-ta'ami wash-sharab 3 مرات أو 4 مرات في اليوم ولكننا محتاجون إلى العلم عدد أنفاسنا. Kita berhajat kepada ilmu pengetahuan yang salah satunya merupakan makanan hati, makanan roh.
Lebih daripada kita berhajat kepada makanan dan minuman, kerana kita memerlukan makanan dan minuman 3 atau 4 kali sehari, tetapi kita memerlukan kepada ilmu sebanyak setiap gerakan kita bernafas, setiap saat. Setiap saat kita perlukan ilmu. Sebab setiap saat kita akan bertindak. Masa aku makan, macam mana aku nak makan mencari dalam keadaan mencari keridhaan Allah? Masa aku masuk tandas qada hajat, macam mana aku nak qada hajat? Qada hajat pun selesai, pahala pun dapat. Masa aku tidur pun boleh, pahala pun dapat. Tidak ada satu benda yang kita buat daripada celik mata sampai pejam mata, melainkan Islam atur supaya kita dapat selesai dengan baik. Dalam masa yang sama kita dapat pahala yang banyak daripada Allah SWT. Nak berkahwin kan, nak berkawan kan, nak bekerja kan, nak bersembang kan, nak melihat, nak mendengar, semua Islam atur ada adab yang tersendiri yang menyebabkan kita dapat selesaikan hajat kita, pahala pun dapat. Nak makan tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Kenyang sebab tu. Nak masuk tandas, masuk kaki kanan boleh, kaki kiri boleh, lompat boleh, kod depan boleh, kod belakang boleh, tunggu buyung pun boleh. Nak buang yang besar, masuk tandas boleh, tepi jalan, tengah jalan raya pun boleh. Kereta tak ada sudah. Tapi macam mana yang Allah suka, yang mana dapat pahala? Berak tengah jalan raya pun puas, dalam tandas pun puas. Tapi dalam tandas dapat pahala, tengah jalan raya dapat dosa. Pergi berak orang pukul pelan. Dia kata payah masuk tandas, rasa kecil. Berak orang pukul pelan. Lepas tu dia balik rumah. Esok orang makik berpelan nak cecah garam belacan, terjun tak garam belacan dia dulu. Kawan hak kait buah pelan tu maki dia 4 kandang sebelum makan buah pelan dia. Sama kita masuk berak dalam tandas, dia masuk berak buah pokok pelan. Tapi dia dapat dosa, dapat maki orang, dapat kutuk orang, kita dapat pahala. Berak sama-sama berak. Dulu saya mengaji Sahih Bukhari. Hadis yang pertama dalam bab taharah. La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sembahyang salah seorang apabila dia berhadas melainkan setelah dia berwuduk. Sahabat bertanya, "Wa mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah radhiyallahu, apa dia hadas itu? Abu Hurairah kata, "Fusaun aw duratun." Fusa mana dia kentut tak bunyi suara. Itu fusa. Nama pun lebih kurang bunyi. Duratun dad ra alif ta dur, kentut darah. Kalau berak kencing tu orang tahu dalam hadis lain kata hadas, tapi kentut ni nama hadas juga. Lalu untuk guru hurai, dia kata kalau kita nak kentut boleh dapat pahala. Kalau kita yang hidup kentut boleh dapat pahala. Mana ada orang kentut sampai 5 minit, masuk tandas berak boleh di 5 minit, kentut tak pernah sampai 5 minit, sat dah. Tapi boleh dapat pahala. Macam mana dapat pahala? Kita duduk dalam masjid ramai-ramai, kita perasan nak kentut, kita keluar pergi kentut di luar. Tujuan dia kita nak jaga udara yang dihidup oleh kawan kita sebelah kiri kanan tidak dicemari. Kalau kita kentut lagi dia berselerak. Akhirnya kita keluar, tujuan dia nak jaga kawan-kawan kita, perasaan mereka daripada marah, daripada sedih, daripada geram. Tak mau ganggu mereka duduk dengar ceramah, kita keluar pergi kentut di luar, dapat pahala. Tapi kalau kita perasan nak lepas, segan nak keluar, malas sejuk di luar, kita lepas makan biji cempedak rebus pula, selerak orang kiri kanan masa muka pasal, kita boleh dapat pahala dan boleh kita tak dapat pahala. Tu orang kentut, orang yang hidup kentut dalam kitab boleh dapat pahala. Macam mana? Tengah-tengah duduk nak ceramah, satu busuk kentut, kita baik sangka dengan orang kentut, boleh jadi dia terlepas, bukan saja-saja melepas. Akhirnya kita tutup mulut, tak maki dia, kita baik sangka walaupun kita derita tak mampu lah. Kita sengap tak kata apa dengan kita baik sangka dengan dia, boleh jadi dia ni tak dan nak keluar tapi terlepas. Jadi aku tak boleh kata apa dah. Kalau tidak kita maki dia dulu. Kau orang ajak siapa meroh tak ni, tak ada apa. Islam ajak sampai peringkat tu. Benda yang kita buat tak sampai seminit, boleh dapat pahala, boleh dapat sebaliknya. Apalagi makan, minum, tidur, bersukan, berhibur, semua benda Islam dah atur. Cuma kita nak cari dalam Quran. Ayat ni bab apa? Allah sebut dalam Quran, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tak tinggal satu benda melainkan kami sudah sebut dalam Quran.
Ada ulama baca ayat tu, orang tanya dia, tolong jawab mai kat saya, tepung gandum sekilo boleh buat berapa biji roti canai? Tolong jawab Al-Quran, ayat mana sebut roti canai? Dia cari tak jumpa ayat roti canai, mana ada. Dia kata ada dalam Quran, kata Ustaz aku telefon nak tekan telefon kawan dia tu buat roti canai. Kawan dia, abang tepung sekilo boleh buat macam ni. Dia kata aku dapat jawapan. Dia kata jawapan apa tu? Hang telefon orang. Dalam Quran kata aku tu. Mana Quran kata? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak erti, tanya ahli dia. Aku tak erti buat roti canai, aku tanya tu roti canai. Itu jawapannya. Tinggal kita nak baca Quran 30 juzuk sampai khatam, sampai faham dan ikut benar kita faham. Mudah-mudahan kita semua masuk kubur. Orang pesan tak pesan di atas pun kita boleh jawab wal Quranu imami. Quran ikutan aku. Pasal apa? Aku kaji dia. Tapi perkara tersebut disia-siakan. Rasulullah sebut dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia rugi banyak. Nikmat sihat, nikmat masa lapang. Masa lapang Allah, masa Allah bagi kita 24 jam. Semua orang dapat 24 jam. Tak ada orang dapat 23 jam setengah. Tetapi apakah diisi 24 jam dengan mencari hidayah Allah sebagaimana dia minta dalam ihdinas siratal mustaqim? Kalau kita boleh buat sehari satu ayat kita baca Quran dengan tengok tafsiran